So 3.3 kamiran tentu. Okay, bahagian A, tentukan nilai bagi setiap yang berikut. Okay, tengok contoh contoh A ni. So kamiran tentu, kamu perlu tahu dulu dia ada nombor di bawah sini dan di atas sini. So kita panggil dia had bawah dan had atas. Cara nak buat kamiran tentu ialah kamu buat pengamiran seperti dulu. Seperti dulu maksudnya guna formula sebelum ni. So sebagai contoh, kamu kamikan fx, kamu dapat gx. Secara umum lah, kamu dapat gx. Biasanya kita tulis gx tambah c. Okay, sekarang bila kita ada had bawah dan had atas ni, kita buat pengamiran, sama saja dapat gx juga, tapi tak perlu c ya. Tambah c tu tak perlu. Dan selepas tu kita letak dalam kurungan, dan kita letak had atas dan had bawah seperti ini. Dan selepas tu kita masukkan had atas ke dalam x seperti ini, dan masukkan had bawah ke dalam x, dan tolakkan kedua-duanya. So kita tengok contoh macam mana nak guna formula ni. Okay. So ini bahagian A ni. So mula-mula kita bezakan 4x. Lepas tu bezakan 4, kamikan 4x dan kamikan 4. So bila kita buat ni 4x ni jadi 4x kuasa 2. Kita perlu tambah 1 kepada kuasa. Lepas tu bahagi dengan kuasa kita 2. Okay, 4 ni kita kamikan dapat 4x. Kita letak dalam kurungan ini dan letak had atas 3, had bawah 1. Lepas tu 42 ni potong, 2 ni tinggal, 2x kuasa 2 tolak 4x. Ya, sekarang kita masukkan had atas kita ke dalam x. 2, 3 kuasa 2, 4, 3. Okay. Lepas tu tolak, sentiasa tolak. So tolak. Sekarang kita masukkan 1 ke dalam x. 2, 1 kuasa 2, 4, 1. Okay. Lepas tu kita kira. Okay. So kita kira 2 kali 3 kuasa 2 tolak 4 darab 3 tolak 2 tambah 4, dapatlah 8. So inilah dia, dapat 8. Dan kita perlu tahu juga untuk ni kita boleh guna calculator. Cara nak guna calculator, ikut calculator yang kamu guna. So katakan kalkulator saya ni ada satu butang pengamiran macam ni punya. Okay, so apa yang kamu perlu tekan ialah kamu tekan ni. Lepas tu kamu kena masukkan 3, 1, 4x tolak 4. Semua kena masukkan. Dan dekat screen calculator dia akan nampak macam ni. 4, 3, 1, 4x tolak 4 dx. Nak masukkan x ni kamu tekan shift. Lepas tu tutup kurungan. X akan keluar. Okay. So lepas tu kamu tekan sama dengan, dan kamu akan dapat 8. Okay. So itu cara untuk tekan kalkulator. Tekan kalkulator ini untuk semak saja. Untuk semak saja, semak jawapan lah maksudnya. So tekan masa peperiksaan nanti kita perlu tunjuk semua jalan kerja ni sampai kita dapat 8. 8 untuk 8 boleh cek dengan kalkulator. Okay. So kita tengok ya. Bolehkah? Ini ada cuba tekan kalkulator.
Ada tadi. Ada ya. Boleh dapat 8 tak? Boleh. Boleh ya. Okey. So kita tengok B pula. Okey. So untuk bahagian B ni, nak commute-kan dia, kita perlu naikkan kurungan tu 10. Kurungan tu naikkan macam ni. Okay. Lepas tu nak guna formula apa, kita buat satu ulang kaji ya. Kita pernah belajar satu formula macam ni. Di mana kuasa dia tambah 1. Jadi N tambah 1. Lepas tu kena bahagi dengan A. Apa tu A? A ialah perkali X. Lepas tu kena bahagi dengan N tambah 1 juga. So kena tambah C lah untuk kamiran tak tentu. Tapi sekarang tak perlu tambah C ya. Okay, so kita buat macam ni. Kita ikut formula dia tapi tak perlu tambah C saja. 10 tu masih ada. Lepas tu X tambah 3 kuasa negatif 2. Kuasa dia sudah tambah 1 lah. Lepas tu perkali X tu 1. Kamu tak nampak nombor di depan X kan, maksudnya 1. Okay, so kuasa yang baru tu negatif 2. Tambah C tak perlu, kita tutup kurungan. Lepas tu kosong negatif 2. Okay. Dan sekarang kita ringkaskan dia dulu. Negatif letak depan. Yang kurungan tu dia ambil kuasa negatif 2, kita pindahkan dia ke bawah. Dan dia ambil kuasa positif 2. Okay, lepas tu kosong negatif 2. Okay, sekarang kita masukkan had atas kita. So had atas kita kosong. Kita masukkan ini ke dalam X. Kosong tambah 3 kuasa 2. Okay, lepas tu masukkan negatif 2 pula. Okay, so tolak. Okay, negatif 1/2. Masukkan negatif 2. Okay, dan tutup kurungan lagi. Okay, kita kirakan semua ni. Bahagian depan dulu. Pecahan di depan 3 kuasa 2, 9. 9 kali 2, 18. Negatif 1/18. Belakang tu negatif 2 tambah 3 dapat 1. 1 kuasa 2 masih 1. 1/2 tambah 1/2. Dapat ni 1/2 tolak 1/18 kali 10. Okay, dapatlah 40/9. Okay, so saya cuba tekan kalkulator untuk semak jawapan. Okay, 10 bahagi. Kadang-kala bila kita tekan kalkulator kena tunggu lama sikit. Dia ikut soalan lah. So, setengah soalan dia tunggu lama sikit lah. So tengok ni. Sudah tekan ni. Oh, cepat. So kalkulator bagi 4.444 macam ni. So tengok 40/9 ni ya, nombor yang sama. So maksudnya betul lah. Okay, kita sambung saja. Okay, dari kedua-dua contoh ni kamu akan dapati sesuatu. Pengamiran dia cara sama. Ada langkah tambahan. Langkah tambahan ialah kita ada had atas dan had bawah. Dan kita tak perlu tambah C. Kita kena masukkan had atas ke dalam X. Lepas tu tolak. Lepas tu masukkan had bawah ke dalam X. Dapat nilai. Okay. So mungkin kamu fikir juga nilai ni apa maksud di belakang dia. Sebenarnya ada maksud dia. Okay. So saya cuba jelaskan. Kita dapat 8. 8 ni apa maksud dia? Kita boleh tengok di tepi ni. 4x tolak 4. Saya ambil contoh ni ya.
4x tolak 4 ni sebenarnya mewakili graf. So, saya tahu graf ni garis lurus. Garis lurus. So, 3, 1. Macam ni. Graf dia macam ni. 1. Lepas tu saya masuk 3, 12 tolak 4, 8. Sini 8, sini 3. Okay. Bila kita buat pengamiran untuk graf ini, sebenarnya apa yang berlaku ialah kita sedang mencari luas di bawah graf dia. Luas di bawah graf. Maksudnya macam ni. Kita sedang cari luas ni. Cari luas ni ya. Dari graf tu turun ke bawah sampai paksi X. Itu luas yang kita cari. Okay, kita dapat 8 ni. So 8 lah. Kita boleh semak sama ada 8 ni betul ke tak betul ni. Okay, so cara nak semak kita tahu ini segitiga kan. Segitiga luas dia senang saja. Setengah darab dengan tapak. Tapak ni 2 unit. Sini sampai sini 2 unit. Sini sampai sini 8 unit. Okay. So luas dia setengah kali dengan tapak kali dengan tinggi dapatlah 8. Maksudnya betul. Okay. So luas di bawah graf. Maksudnya. Okay. So kamiran tentu ialah luas di bawah graf. Kamiran tak tentu bukan luas di bawah graf, dia lain. Okay, so kita sambung. Okay, contoh di sini. Okay, mari kita tengok soalan 4. Kamu perlu ingat, kalau kita ada keadaan sebegini, ada bahagi, kita perlu asingkan dia. Sebelum kita buat pengamiran. Maksudnya, kita ambil sebutan pertama bahagi X kuasa 3, sebutan kedua bahagi X kuasa 3 juga. Lepas tu, kita dapat 5X negatif 2, 9X negatif 3. Baru kita buat pengamiran. Di mana kuasa dia tambah 1, jadi negatif 1 bagi kuasa. Sekali lagi kuasa dia tambah 1 bahagi kuasa. Negatif 1, negatif 2. Okay, pindah sini. Saya ringkaskan dia dulu. Biasanya kita tak mau kuasa negatif. Kalau ada kuasa negatif, pindah dia ke bawah. Dan dia ambil kuasa positif. Tambah 9/2. Pindah X ke bawah jadi X kuasa 2. Lepas tu masukkan negatif 1 ke dalam. Masukkan negatif 1 ke sini juga. Lepas tu masukkan negatif 2 ke dalam. Negatif 2. Negatif 2. Okay, lepas tu kita kira. So, yang depan tu 5. 5 tambah 9/2. Depan tu 19/2. Belakang tu 5/2 tambah 9/8. 29/8. 47/8. So itulah dia. Okay. So kamilan tentu sudah. Kita teruskan. Okay. So sekarang kita kena tengok keadaan macam ni ya. Dia beri kita satu maklumat. Pengamiran fx dari 1 sampai 4 sama dengan 6.
Okay. Dia sengaja tak beritahu apa tu fx. Dia tak beritahu. Dia hanya beritahu bila kita kamilkan fx ni kita dapat 6. So sekarang dia tanya ini pula semua ni. So cara nak selesaikan dia ada formula tertentu. So saya beritahu formula yang berkaitan dulu. Okay. Formula pertama yang berkaitan dengan ni saya tulis di tepi. Rumus. Okay. Yang pertama, kalau kita nak kamilkan fx dari A ke B, kita boleh terbalikkan limit dia atau had dia. So A letak atas, B letak bawah. Dan kalau kita buat macam ni, kita perlu letak negatif di depan. So kalau had dia terbalik, negatif akan keluar. Itu rumus pertama. Okay. Rumus kedua yang berkaitan dengan ni. Okay. Rumus kedua, katakan kita ada satu nombor di sini. K lah nombor dia. Kita boleh keluarkan nombor dia. Nombor saja yang boleh keluar. Kalau ada X, X tak boleh keluar. Nombor boleh. Boleh keluar dan letak di depan. Okay. Satu lagi formula yang berkaitan. Okay. Katakan saya ada pengamilan A ke C. Bayangkan ni. Saya lukis satu graf. Katakan sini A, sini B, sini C. Tadi kita sudah bincang sedikit tentang luas di bawah graf tu. Fx tu mewakili persamaan graf. Bila kita kamilkan dia dari A ke C, maksudnya kita sedang mencari luas di bawah graf sampai ke paksi X. Itulah luas dia. Dan kita boleh membentuk dua persamaan, membentuk dua pengamilan dengan sebegini. Okay. So kita buat dari A hingga B dulu. Dia macam luas di sebelah kiri ni, A1 lah. Dan selepas tu A2 pula. A2 kita kamilkan dari B ke C. Fx dx. So maksudnya formula ketiga ni, kalau dia bagi satu had di sini sampai sini, so kita boleh buatkan dia dalam dua bahagian. Dari A sampai B. A sampai B, luas dia macam ni. Lepas tu dari B sampai C, luas dia macam ni. So dua bahagian. Okay. So kita tengok cara nak guna formula ni. Okay. Sini pula bahagian B. Bila kita bincang soalan ni, saya akan beritahu formula mana yang saya guna. Okay. So diberi pengamilan dari 1 hingga 4, fx dx sama dengan 6. Cari setiap yang berikut. Contoh, pengamilan dari 4 ke 1. Tengok limit dia sudah terbalik. Berbanding dengan ni, sudah terbalik. Ada 7 di sini. So kita perlu guna formula pertama dan kedua. Limit tu nak terbalikkan dia. Itu formula pertama. 7 tu nak keluarkan. 7 nak keluar, itu formula kedua. So kita guna kedua-dua formula ni. Okay, so kita tengok. Saya terbalikkan limit dulu. Jadi 4, 1. Kenapa nak terbalik limit ni? Supaya kita boleh guna maklumat yang diberi tu, yang sama dengan 6 tu. Okay, itu formula pertama.
Bila kita terbalikkan limit dia atau had dia, negatif akan wujud. Itu formula pertama. Formula kedua, 7 tu boleh keluarkan. Dapatlah negatif 7. 4, 1, fx, dx. Selepas tu, kita boleh tengok maklumat yang diberi ni, yang diberi di atas tu. Semua yang saya kotak dalam biru tu, semua ni ialah 6. Okay, so kita tukarkan dia ke 6. Dapatlah negatif 42. Macam tu lah kita nak cari nilai dia. Okay, kita tengok contoh yang luar biasa sikit lah. Katakan soalan 2. Soalan 2 ni, bila kita tengok soalan ni, kita perlu buat dengan cara ni. Kita asingkan dia dulu. Kita kamilkan fx. Selepas tu kita kamilkan x. Kalau dia tambah tolak, kita boleh kamilkan secara berasingan. Kalau dia darab atau bahagi, tak boleh asingkan. Ini tambah tolak, boleh asingkan dan buat pengamilan satu demi satu. Nak kamilkan fx ni sama dengan 6, sebab ini memang sama dengan ni. Okay, so ini 6 nilai dia. So ini tak perlu buat apa-apa, tengok maklumat yang diberi, terus dapat 6. Tapi bahagian kedua ni, kamilkan x ni, kita perlu guna rumus yang kita belajar sebelum ni. Ini x kuasa 1, kamilkan dia jadi x kuasa 2 bagi 2 4, 1. Selepas tu 6, kita masukkan 4 ke x, 4 kuasa 2. Lepas tu masukkan 1 ke dalam x, 1 kuasa 2. Macam ni. Dan kita kirakan 6 tambah 16 per 2 tolak 1 per 2, dapatlah 27 per 2. So itulah dia. So dari sini kita akan dapati maklumat yang diberi itu diguna pada satu bahagian, dan satu bahagian lagi kita perlu guna rumus yang kita belajar sebelum ni untuk buat pengamilan seperti biasa. Okay, so kita tengok soalan 3 pula. Soalan 3 ni saya boleh nampak dia berkaitan dengan rumus ketiga ni. So kita tengok macam mana kita nak guna rumus ketiga. Okay, saya tunjuk rumus ketiga pada masa yang sama. Okay, mula-mula saya asingkan dulu. Kamilkan fx, kamilkan 3. Buat macam ni. Kamilkan fx dari 1 ke 2. Kamilkan 3 dari 1 ke 2. Kamu akan dapati saya sentiasa tulis simbol ni, belakang dia sentiasa ada dx sebagai satu set yang lengkap. Okay, ini bersama dengan dx, ini bersama dengan dx. Lepas tu tolak ini pula, tolak ini. Okey, katakan tak apalah, dah tulis dulu. So saya nak terbalikkan dia dulu. Nak terbalik dia. Saya guna rumus pertama. Kalau had kita terbalik, negatif akan wujud. So saya terbalikkan dia. Jadi 2, 4. Negatif akan wujud di depan. Dia sudah ada satu negatif di situ. So kalau ada lagi satu negatif, dia jadi positif pula. Jadi positif. Yang depan tu saya tak buat apa-apa, saya tulis saja. Dan saya nak tukar tempat. Yang ini saya letak depan, yang ini saya letak belakang. Nanti saya nak gabung. Okay, so saya tuliskan 2, 1,
3 dx 2 fx dx. Okay. So bahagian ini kita boleh guna rumus ketiga tu. Rumus ketiga. Okay, kita tengok rumus ni. Okay, rumus ni dia cakap kalau kita ada A sampai C, kita boleh asingkan ke dua bahagian, A sampai B, sampai ke C. Okay. So ini perlu buat dalam cara terbalik. Kalau kita ada dua kamiuran, ini 1 ke 2, ini 2 ke 4, kita boleh gabungkan dia menjadi satu kamiuran dari A ke C secara terus. Maksudnya untuk ni dari 1 ke 4 secara terus. 1 ke 4. Itu rumus ketiga. Bila dapat 1 ke 4, nanti kita boleh guna maklumat yang diberi di atas tu. Tetapi untuk bahagian depan ni, kita buat pengamiran dengan menggunakan formula yang kita belajar sebelum ni. 3 jadi 3x 21. Belakang tu senang saja, jadi 6, sebab itu maklumat yang diberi. Yang depan ni kita kira 3 kali 2. Saya masukkan hak atas ke dalam x, tolak, saya masukkan hak bawah ke dalam x. Lepas tu pengambilan di belakang tu semua jadi 6. Okay, so kita ada 6 tolak 3 tambah 6, dapatlah 9. Okay, so macam ni lah. Okay, kita tengok lagi. Boleh ya, tahu apa yang berlaku sampai sini. Okay, so kalau macam ni kita tengok. Okay, bahagian C ni lain kali lah. Okay. Oh bukan, ada masa lagi. Okay, ada masa lagi ya. Sudah salah faham. Okay, kita sambung. Ingat masa. Okay, ada banyak masa lagi. Okay, bahagian C diberi pengamiran dari negatif 1 sampai 2 gx dx sama dengan negatif 4, dan pengamiran dari 2 sampai 5 gx dx sama dengan 9. Okay, cari setiap yang berikut. Okay, so tengok contoh dulu. Contoh pertama ni berkaitan dengan rumus ketiga yang saya beri ni. Dia macam negatif 1 ke 2, lepas tu gabung dengan ni 2 ke 5. Ini gabung dengan ni jadi ini. So untuk case ni, ini gabung dengan ini jadi negatif 1 sampai 5. Inilah dia. Okay, so kita tengok macam mana kita nak buat ni. Mula-mula saya asingkan ini kepada dua kamiuran, 2x. Satu lagi, kamiukan dari negatif 1 ke 5 gx dx. Okay. Bahagian depan tu kita buat pengamiran seperti biasa. 2x kuasa 1 ni jadi 2x kuasa 2 bahagi 2, 5 negatif 1. Selepas tu negatif 1 ke 5 ni kita tunjuk jalan kerja sikit lah. Saya asingkan dia dengan menggunakan rumus nombor 3 ni. Asingkan dia ke negatif 1 ke 2 tambah 2 ke 5. Okey, asingkan dia. Lepas tu kita sambung lagi. Bahagian depan ni guna hak atas dulu. 5 kuasa 2
Lepas tu masukkan -1 kuasa 2. Tolak. Okey. Pengamiran dari -1 sampai 2 Gx dx. Inilah maklumat dia. Sama dengan -4. Tambah pengamiran dari 2 sampai 5 Gx dx. Inilah dia. Sama dengan 9. Okey, dan kita kira 25 tolak 1 tambah 4 tolak 9, 19 jawapan dia. So itulah dia. Okay, so kita tengok lagi. Katakan soalan 4. Soalan 4 ni dia macam lain sikit. Kita nak cari K ya. Okay. So dia beri kita pengamiran ini. Ini yang dia beri. Kita asingkan dia dulu. Kamiukan -1 2 K Gx dx. Kamiukan -1 2 4 dx sama dengan 8. Okay. Kalau ikut formula pertama kita formula kedua kita boleh keluarkan K ya, letak di luar. Okay. Inilah K yang kita nak keluar ni. Boleh letak di depan. Okay. Jadi 1 2 Gx dx. Kamiukan 4 ni jadi 4x. 2 -1. Lepas tu kita tengok kita ada dua maklumat yang diberi. Ini -1 kedua ni kita tengok ini -4. So kamiuran belakang ni semua -4 jadi -4. K tu masih ada. Tapi sini semua ni -4. Tolak. Okey, yang belakang ni kita buat seperti biasa. Kita masukkan hak atas. Lepas tu tolak dengan hak bawah. Sama dengan 8. Okay. So kita hanya perlu selesaikan persamaan ini dan kita akan dapat K. -4K, -8. Okay. Saya kirakan semua nombor di dalam kurungan tu. 4 kali 2 tambah 4, 12. Jadi 4K sama dengan 20. K sama dengan -5. Okay, so itulah dia. Okay, kita sambung lagi. Okay, bahagian ini pula. Ini apa yang saya jelaskan tadi. Bila kita buat kamiuran tentu, kita sebenarnya cari luas di bawah graf, dari graf sampai ke x-axis, paksi x. Okay, so kita tengok contoh ni. Saya bagi satu rumus dulu pada masa yang sama. Secara umum, kalau kita ada graf macam ni, y sama dengan fx, nak cari luas dari A ke B, nak cari luas ni, saya panggil dia A. Nak cari luas, rumus dia, kamiukan dari A ke B, letak persamaan graf di sini, lepas tu dx. Itulah rumus pertama. Ada banyak rumus lagi lah, ini rumus pertama. Okay. Rumus pertama ni kita boleh tengok contoh A ni. Contoh di sini A. Okay. So untuk A ni, nak cari luas dia, kita kamiukan dari 1 sampai 4. Kamiukan 6 per x kuasa 2. So kamu perlu ingat kalau x kuasa 2 di bawah,
dia tak sesuai untuk buat pengamiran, kita perlu naikkan dia dulu. Dan kita boleh buat pengamiran. Cara dia, kuasa tu tambah 1. Negatif 2 tambah 1 jadi negatif 1. Bahagi dengan negatif 1. Selepas tu macam ni. Biasanya kita nampak kuasa negatif, kita pindahkan dia ke bawah dulu. Lepas tu baru kita masukkan nilai. Masukkan 4 dulu. Lepas tu masukkan 1. Dan kita guna kalkulator. Negatif 6 per 4 tambah Okey, ada kesilapan. Ini sentiasa tolak. Sentiasa tolak. So, tambah 6 jadi 9 per 2. Itulah luas dia. Luas dia 9 per 2. Okay. Ini berdasarkan rumus pertama. Okay. Rumus pertama ni tak cukup. Kadang-kala dia ada case yang lebih rumit macam ni. Apa yang saya cakap tadi, dari graf pergi ke paksi X. Okay. Kalau graf dia di bawah, nak pergi mana pula? Kalau graf ini di bawah paksi X, macam mana? Okay, saya tengok. Saya beri satu lagi rumus. Rumus kedua. Kadang-kala graf kita di bawah. Y sama dengan Fx. Dan kita nak cari luas dari A ke B. Kalau graf dia di bawah paksi X, dan kita buat pengamiran, luas yang kita cari ialah luas dari graf ke paksi X juga. Konsep dia memang sama lah, dari graf ke paksi X. Perbezaan dia, ini dari graf turun ke bawah ke paksi X. Ini dari graf ni naik ke atas ke paksi X. So memang dia pergi ke paksi X. So luas dia lain sedikit juga. Kita kamilkan dari A ke B, Fx dx. Kita kalau nampak ni macam sama saja, tapi apa yang beza ialah kita akan dapat nilai negatif. So kalau kita nak cari luas kan, luas tu kita tak mau negatif, kita buat satu modulus di sini dan negatif tu akan hilang disebabkan oleh modulus tu. So itu sebab saya letak dua tiang di tepi mewakili modulus. Modulus maksudnya kita akan dapat nombor negatif dan kita ada modulus dan tukarkan dia ke positif. Okay. Saya bagi satu lagi keadaan. Rumus kedua ni kalau nak tengok contoh inilah kedua ni, soalan kedua. Dia graf dia memang di bawah. Okay. So kamu mungkin fikir ini di atas macam mana? Tapi ini dia tak tanya. Luas yang dia nak cari ni sini. Memang dia graf dia di bawah paksi X. So dia tak tanya ni dia tanya bahagian ni. So kita kamilkan dari mana? Dari kosong. Dari kosong sampai 4. Ingat luas dia di bawah paksi X atau graf dia di bawah paksi X, kita akan dapat luas negatif. Kalau kita dapat luas positif, maksudnya kita sudah buat kesilapan di sesuatu tempat. Okay. So kita perlu letak modulus. Nanti bila kita buat, kita akan tengok adakah dia negatif atau tidak. Okay. So kita kamilkan negatif setengah, tulis semula. X kuasa 3 jadi X kuasa 4 bagi 4 kosong.
negatif 8. Kita masukkan 4 ke X dulu. 4 kuasa 4 negatif 8 tolak kosong. Okay, so 4 kuasa 4 bahagi negatif 8, memang kita dapat negatif 32. Dan selepas tu disebabkan oleh modulus tu, dia akan jadi positif pula. Macam ni lah. Okay, itu rumus kedua. Okay, kita tengok rumus lagi. Rumus ketiga. Kadangkala graf kita ada sebahagian di atas, ada sebahagian di bawah. Macam ni. Kita nak cari luas macam ni. Katakan sini A, sini B, sini C. Ini Y sama dengan fx. Nak cari luas dia, saya asingkan. Ini luas 1, ini luas 2. Nak cari luas, kita kena tambahkan luas 1 dengan luas 2. Luas 1 tu sebab graf dia di atas paksi X lah. So kita akan dapat luas yang bernilai positif. A, B, F, X, dx akan dapat positif lah. So tak perlu modulus. Luas kedua tu, sebab graf dia di bawah paksi X, kita akan dapat nilai negatif dan kita perlu buat modulus B ke C fx dx. Macam tu secara berasingan. Okay. Kalau ada bahagian di atas paksi X, ada bahagian di bawah paksi X, kita buat secara berasingan. Okay, tengok contoh ni. Okay, contoh ni, memang kita ada bahagian ni di bawah, bahagian ni di bawah paksi X, bahagian ini di atas paksi X. Kita perlu cari secara berasingan. So, A1 tambah A2. Katakan ini A1, ini A2. A1 ni perlu modulus sebab graf dia di bawah paksi X. Kita kamilkan dari 0 sampai 5. Kita tengok dari mana sampai mana luas dia. 0 sampai 5. Kita kamilkan ni. X kuasa 2 tolak 5X. Luas kedua tu kamilkan dia dari 5 sampai 6. X kuasa 2 tolak 5x. Dan kita kamilkan 50 modulus. Bahagian belakang tu sama saja kamilan dia. Hanya had dia berlainan. Okay. 5 kuasa 3 bagi 3. 5 kuasa 2 bagi 2. Lepas tu kita nak tolak dengan masuk kosong ke dalam tu. Masuk kosong, semua jadi kosong lah. Bahagian belakang pula 6 kuasa 3 5, 6 kuasa 2 tolak, masukkan 5 kuasa 3 5 kuasa 2. Okay, so kita kira semua sekaligus dengan menggunakan kalkulator. 5 kuasa 3 bahagi 3 6 kuasa 3 bagi 3 Oh,
saya ingat sesuatu. Ini ada modulus. Saya tekan semua sekali ya. Pada akhirnya saya dapati tak boleh. Sebab bahagian depan tu ada modulus. Kita perlu tekan secara berasingan. Okey, bahagian depan tu dapat negatif 125 per 6. Memang logik sebab graf dia di bawah paksi X, luas dia memang negatif. Bahagian kedua pula, (17/6) (71/6). Saya tunjuk jalan kerja dulu. Modulus tu menyebabkan nilai dia menjadi positif. Lepas tu kita tambah kedua-dua ni, dapatlah 71/3. So itulah dia luas di bawah graf. Okay, ada 3 keadaan. Okay, so tengok rumus pun sudah tahulah 3 keadaan. Graf di atas, ini graf di bawah, ini graf di atas dan bawah, kena kira secara berasingan. Okay, ada lagi. Okay, so sekarang kita ada keadaan sebegini. Graf kita menghadap ke paksi Y. Dari graf tu menghadap ke paksi Y. Rumus dia macam ni. Kita tengok rumus dulu. Bayangkan kita ada satu graf macam ni. Y sama dengan fx. Kita perlu susun semula persamaan ini sampai dia jadi X dalam sebutan Y. So apa maksud ni ya? Saya bagi satu contoh. Contoh kalau kita ada contoh kalau kita ada Y sama dengan X tolak X 2X tolak 3. So kita perlu buat apa? Kita perlu susun dia. Y tambah 3 sama dengan 2X. X sama dengan Y bahagi 2, 3 bahagi 2. Macam ni lah. Kita biarkan X di kiri, Y di kanan. Okay, so itu maksud saya. Susun sehingga kita dapat X sama dengan sesuatu dalam Y. Okay, so selepas kita susun persamaan ini, kita perlu tahu luas yang kita cari sebenarnya ialah luas dari graf ke paksi Y. So katakan ini A, ini B ya. So kalau kamu masih ingat, sekarang tadi kita guna nilai pada paksi X. Sekarang kita guna nilai pada paksi Y. Dan luas dia di sini. Okay, nak cari luas dia, kamilkan dari A ke B, GY, DY. Semua dalam Y. Ini rumus pertama. Okay, kita tengok cara nak guna rumus pertama ni. Rumus pertama. Okay. Inilah dia. Dia beri Y dalam X. Kamu susun lah. Negatif X tu pindah ke kiri jadi positif X. Y kuasa 2 pindah ke kanan jadi negatif Y kuasa 2. Selepas kita susunkan X dalam sebutan Y, kita boleh guna formula ni. Kalau kita tengok ini dari negatif 1 sampai ke 2. So kamiran kita negatif 1 sampai 2.
4 tolak Y kuasa 2 dy. Itu mengikut rumus pertama. So kita kamilkan 4 jadi 4Y. Dia dalam Y sekarang. Okay. So kalau dulu 4 jadi 4X, sekarang 4 jadi 4Y. Y kuasa 2 jadi Y kuasa 3 bagi 3, 2 negatif 1, masukkan 2, 4 2 kuasa 3 bagi 3, masukkan negatif 1, 4 negatif 1, negatif 1 kuasa 3 bagi 3, dan okay, tekan semua lah. 8 tolak 8 per 3 tambah 4 tolak 1 per 3, dapatlah 9. Okay. So itulah dia rumus pertama. Okay, rumus pertama tak cukup. Kadang-kala graf dia di sebelah kiri. Okay. Keadaan pertama ni luas kita di sebelah kanan paksi Y. Kalau luas dia di sebelah kiri paksi Y, contohnya macam ni, Y sama dengan fx, di sebelah kiri dia akan dapat negatif. Okay. Luas kita akan dapat negatif kalau kita buat pengamiran. So dia lebih kurang sama dengan konsep tadi kan. Tadi itu graf di bawah paksi X dapat negatif. Ini di kiri paksi Y dapat negatif. Okey, katakan sini A, sini B. Luas dia macam ni. Kita susun persamaan ini sampai kita dapat X sama dengan GY. Dan selepas tu nak cari luas, kita kamilkan dari A ke B, kamilkan GY, DY, dan kita akan dapat nilai negatif dan kita perlu buat modulus. Okay, so contoh ini kanan, ini pun kanan, ini luas dia, graf dia di sebelah kiri. Ini negatif lah. Okay, so kita tengok ni, susun persamaan dia. Lepas tu kamilkan dari 1 sampai 5. Kamilkan ni. Saya sebenarnya guna rumus ni ya. AX tambah B kuasa N menjadi AX tambah B kuasa N tambah 1 bagi A bagi N tambah 1. Benda ni ya. So itu sebab bawah tu ada 2 nombor. Selepas tu masukkan 5 tolak 3 jadi 2 kuasa 3 bagi 3, masukkan 1 tolak 2 negatif 2 kuasa 3 bagi 3. Okay, kira semua ni. Nanti kena masuk modulus pula, akan dapat negatif. Okay, pindah sini pula. Negatif 8 per 3 tolak 8 per 3 negatif 16 per 3 menjadi positif 16 per 3. So ini keadaan kedua. Keadaan ketiga, kita ada campur macam ni.
ada graf di sebelah kanan, ada graf di sebelah kiri. So ini A, B, C, ini Y sama dengan Fx, susun ke X dalam GY. Lepas tu nak cari luas, ini A1, ini A2. Luas tu A1 tambah A2. A1 ni kamikan dari A ke B, GY dy. A2 ni graf dia di sebelah kiri ya, ingat akan jadi negatif ha. Itu sebab kita perlu letak modulus GY dy. Ya, ini rumus dia. Okay, satu contoh, katakan 4 lah, soalan 4 lah. Okay, soalan 4 nak cari luasnya. Ini A1, ini A2. A1 tambah A2. A1 kosong ke 2. Yang ini saya kembangkan dulu, nanti senang ya. Y kuasa 2 tolak 2Y. So Y kuasa 2 tolak 2Y dy. Kena modulus. A2 tu tak perlu modulus sebab graf dia di sebelah kanan paksi Y. 2, 6. Y kuasa 2 tolak 2Y. Kamikan jadi Y kuasa 3 bagi 3. 2Y kuasa 2 bagi 2. 2 kosong modulus. Kamiran ini sama saja. 2Y kuasa 2 bagi 2. 6, 2. Lepas tu masuk 2. 8 per 3. Masuk 2. Masuk 2. Dapat 4. Masuk kosong, tak perlu kira lah, semua jadi kosong. Okay, ini modulus. Bahagian belakang 6 kuasa 3 bagi 3, 72. Masuk 6 kuasa 2 bagi 2, 36. Tolak, masuk 2 sekarang. 8 per 3. Masuk 2, 8 per 2. Okay. Yang belakang tu akan yang depan tu akan dapat negatif. Negatif 4 per 3. Kalau dapat negatif tak perlu risau. Kalau dapat positif baru risau. So graf dia di sebelah kiri ya, mesti dapat negatif, baru kita modulus. Kalau dapat positif maksudnya sudah salah lah di mana-mana tempat. Okay, yang belakang tu, yang belakang tu mesti dapat positif sebab graf dia di sebelah kanan. Okay, sekarang kita tukarkan nilai negatif tu ke positif. 116 per 3. Sudah siap. Okay. Nak tanya Ya. apa dia per 3 dengan per 2? Apa lah soalan kamu? Yang kenapa dia Y kuasa 3 per 3 tolak 2Y 2 kuasa per 2? Oh, sebab kita kamikan ni. Kita kamikan Y kuasa 2. Cara dia, kuasa kena tambah 1. Oh ya. Lepas tu bagi dengan kuasa. Ini pun sama, ini Y kuasa 1 kan. Kuasa kena tambah 1 jadi kuasa 2. Lepas tu bagi 2. Oh okey. 2 ni memang ada di situ. Okay, so kalau macam tu cukuplah untuk hari ini. Okey. Saya nak video. Okay, boleh. Tengok sekali. Ya.